Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung bahagian 2.4.8 dalam bab 2 perbezaan, iaitu mentafsir dan menentukan perubahan kecil dan penghampiran suatu kuantiti. So, mari kita pertimbangkan lengkung yang ditunjukkan di sebelah, iaitu Y sama dengan Fx. Okay, ini lengkung dia. Okay, yang warna merah ni. So, dua titik yang berhampiran iaitu titik A kita ada XY dan titik E adalah X tambah delta X, Y tambah delta Y. Ini delta X ini adalah perubahan kecil X, yang mana delta Y ialah perubahan kecil Y lah. Okay, so AT ni adalah tangent AT ni adalah tangent pada titik A. So, perhatikan bahawa AC ni beza antara dia A dan C ni adalah delta X lah. So, maksudnya kita ambil X yang kedua tolak X yang pertama. Jadi, maksudnya kita ada X tambah delta X, kita tolak X lah. So, kita akan tinggal delta X. Ini beza dia lah. Begitu juga bagi Y. Kita ada Y tambah delta Y, tolak nilai Y, kita akan dapat delta Y sajalah. So, ini delta Y dia. So, nilai bagi dy dx pada titik A, okay, apa yang dikatakan di sini ialah dy dx kecerahan pada tangent titik A ni sebenarnya sama dengan nilai bagi had delta y kepada delta x, di mana limit delta x ini adalah menghampiri kosong. Maksudnya dia sangat rapat. Ini delta x ini menghampiri kosong, maksudnya di mana mereka sangat kecil lah, perubahan kecil itu sangatlah sedikit. Dengan delta y dan delta x masing-masing ialah perubahan kecil dalam y dan x. Jadi dalam keadaan ini kita boleh kata jika delta x ini satu nilai yang kecil, iaitu dia menghampiri kosong, dia dekat dengan kosong, maksudnya 0.000001 mungkin lah Jadi maka delta y per delta x ini sebenarnya adalah penghampiran yang terbaik bagi dy dx. So, dia adalah hampir. Okey, kita boleh kata delta y kepada delta x ini sebenarnya hampir terbaik bagi dy dx. Dia hampir sama. Mereka ni hampir dah jadi sama. Sekiranya perubahan ataupun delta x ini adalah sangat kecil, menghampiri kosong. Itu yang dimaksudkan oleh penyata di atas. Okey, jadi secara amnya, jika delta x ini adalah satu, jadi syarat ini sangat penting, iaitu delta x ini adalah satu nilai yang kecil, maka kita boleh kata delta y, okey, over delta x ini sama hampir dengan dy dx. Jadi nak cari delta y, kita boleh kata kita ambil dy dx, kita darab dengan delta x kita. Okay. Rumus ini sangat berguna untuk mencari apa? Mencari perubahan yang hampir dalam satu kuantiti akibat perubahan kecil dalam satu kuantiti yang lain. Maksudnya kalau ada perubahan kecil yang berlaku pada nilai x, kuantiti x, jadi dia akan menyebabkan perubahan pada kuantiti yang satu lagi, iaitu delta y. Jadi semakin kecil, so ni penyata ni kata semakin kecil nilai delta x, semakin tepatnya penghampirannya. Itu sebabnya kalau delta x ini menghampiri kosong, semakin tepatlah dia punya penghampiran, sebab dia hampir sama dengan dy dx. Okay. Jadi kita boleh tafsirkan bahawa bagi satu fungsi y sama dengan fungsi fx, y sama fx dengan delta y ialah perubahan kecil dalam y dan delta x adalah perubahan kecil dalam x. Okay. Apabila delta y ini semakin besar, lebih besar dari kosong, positif, maka berlakulah tokokan kecil dalam y akibat perubahan kecil dalam x itu. Apabila delta y ini kurang daripada kosong, maka berlakulah susutan kecil dalam y akibat perubahan kecil dalam delta x ini. Okey. Maksudnya kalau delta y ini adalah positif, maksudnya adalah tokokan kecil lah yang berlaku.
Tetapi kalau delta Y ini adalah negatif, maksudnya penyusutan lah berlaku pada nilai Y itu. So seterusnya, oleh kerana fungsi ini, fungsi f ya, bagi x tambah delta x ni sama dengan y tambah delta y. Okey. Betul kan? So delta y ni adalah hampir kepada dy dx darab dengan delta x. Jadi kita boleh mengatakan bahawa kalau fungsi f x tambah delta x ini, dia adalah hampir dengan y tambah dengan pembezaan dy dx terhadap delta x itu. Okay, so itu yang kita boleh dapatlah. So rumus ini digunakan untuk mencari nilai hampir bagi y. Okay, mari kita lihat contoh 22. Okay, di sini diberi bahawa y adalah x kuasa 3. Okay, kita ada y sama dengan x kuasa 3 kan. So y ini sama dengan x kuasa 3. So cari perubahan hampir dalam y. Maksudnya kita nak cari delta y lah. Jika x menokok daripada 4 ke 4.05. Sangat kecil kan. So delta x ini adalah 4.05 tolaklah 4. Jadi dia adalah tokokan, iaitu penambahan, iaitu 0.05. Itu adalah nombor positif. So mulanya kita carilah dy dx dulu. Jadi dy dx, kita bezakan y terhadap x, kita akan dapat 3x kuasa 2. Alright, so 3x kuasa 2. So apabila x adalah 4, jadi delta x ini kita dah kira dia adalah 0.05. Okey, kita mula dengan dy dx kan. Jadi dy dx dia sama dengan 3 darab dengan 4 kuasa 2 lah kan. Jadi jawapan dia 48. Okey, kemudian kita akan lihat nak cari delta y kan. Seperti mana yang kita tahu, delta y per delta x ni sebenarnya dia hampir dengan dy dx kita. So nak tahu delta y kita, kita boleh ambil nilai dy dx kita darab dengan delta x. So dy dx kita dah cari ialah 48. Kita darab dengan 0.05, kita dapat jawapan delta y adalah 2.4. Apa maksudnya 2.4 ni? Maksudnya kalau dia lebih besar daripada kosong kan, ini adalah positif, lebih besar daripada kosong, maka dia berlaku apa? Berlaku tokokan, penambahan lah. So delta y adalah lebih besar daripada kosong, bermaksud berlakunya tokokan kecil dalam y sebanyak berapa? Sebanyak 2.4. Tokokan lah. So ini menunjukkan ada berlakunya tokokan. Penambahan lah. Okey. Itu cara kita selesaikan bahagian A. Okey, mari kita lihat bahagian B pula. Bahagian B kata cari perubahan hampir dalam X, maksudnya nak cari delta X ni berapa. Jika delta Y ini menyusut maksudnya dia berkurangan. So dia berkurangan daripada 8 dia kurang jadi 7.97. Jadi nak cari delta Y, kita ambil yang akhir 7.97. Kita tolak 8, kita akan dapat negatif 0.03. Tanda negatif ini menunjukkan dia menyusut. Okey, boleh ya. So kita tadi dah cari dy dx kita kan. Dy dx kita tadi adalah 3x kuasa 2. Okey, apabila sekarang y kita ni adalah y adalah 8 ya. Y adalah 8, nampak? Y adalah 8 kan. So dy dx kita y adalah 8. So bila y, okey, tengok sini kita nak cari dy dx kan. So apabila y kita adalah 8, so apakah nilai x kita? X ini berapa? Jadi kita masukkan dalam rumus yang pertama, iaitu 8 sama dengan x kuasa 3. So x kita adalah positif 2 lah. So x kita adalah 2. So nilai x kita adalah 2. Boleh ya? Kalau nilai x kita adalah 2, apakah nilai dy dx?
Okey, dy dx. Okey, dy dx kita adalah bila x kita adalah 2, apakah nilai dy dx? Sama dengan 3 2 kuasa 2. Jadi jawapan dia adalah 12. So nak cari delta y, kita tahu delta y delta y per delta x kita adalah hampir dengan dy dx. Okey. So kita nak tahu delta y kita adalah delta y kita adalah hampir kepada dy dx darab dengan delta x kan. Okey, kita gantikan delta y kita adalah negatif 0.03. Okey, dan sama dengan dy dx kita adalah 12. Lepas tu darab dengan delta x. So delta x kita adalah sama dengan negatif 0.03 bahagi 12. So jawapan bagi delta x adalah negatif 0.0025. Nah, di sini lihat ya, perubahan x itu adalah sangat kecil. Dia hampir kepada sifar ya, hampir kepada kosong. So ini adalah negatif ya. Negatif maksudnya kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong bermaksud apa? Bermaksud bermaksud apa? Berlakunya susutan ya, berlakunya susutan kecil dalam x sebanyak 0.0025. Okey. Nah, kalau dia adalah negatif bermaksud dia merupakan susutan telah berlaku ya pada susutan telah berlaku pada nilai x kita. Okey, mari kita lihat contoh 23 pula. Contoh 23 kita ada diberi fungsi ini ada diberi y sama dengan x kuasa 1/2 kan. Jadi carikan nilai dy dx apabila x adalah 4. Okey. So ni dy dx ni maksudnya kita bezakan dulu dy dx, kita bezakan, kita akan dapat 1/2 x kuasa negatif 1/2, betul? So maksudnya kita akan ada 1/2 punca kuasa 2x lah. Okey, kita boleh ringkaskan dalam bentuk begini ya. Kemudian kita kata apabila x adalah 4. So dy dx apabila x adalah 4, kita gantikan sahaja x itu sebagai 4. Jadi punca kuasa 2 4. Jadi kita dapat 1/2 darab kena 2. Jadi jawapan kita adalah 1/4 untuk dy dx. Okey, betul lah. Mari kita lihat bahagian B pula. Bahagian B dikata cari nilai hampir bagi punca kuasa 2 4.02. Okey. So di sini kita dapat maklumat bahawa bila x kita adalah sama dengan 4, jadi y itu adalah punca kuasa x tu 4 kan. Jadi kita dapat jawapannya 2 untuk y kan. Nah, sekarang kita tengok ya, ini dalam bentuk ini. Okey. So ini kita boleh kata perubahan x ini telah berlaku di mana dia ada 4.02 tolak 4 yang asal, kita ada perubahan 0.02 ya. Tokohkan ya, positif tokohkan. Okey, dan dy dx kita, dy dx apabila x adalah 4, kita dapat 1/4 kan. Kita sudah cuba. Sekarang kita nak cari nilai hampir bagi soalan ini. Ya, yang y baru ni, y baru. Jadi apa kita buat? Kita akan cari delta y dululah. Kita cari delta y kita. So delta y kita adalah dy dx 1/4 darab dengan 0.02. Jadi delta y kita adalah 0.05. Okey, 0.005. So delta y kita adalah 0.005. Ini yang kita dapat untuk delta y. Okey, untuk mendapatkan yang baru nilai hampir bagi punca kuasa 2 yang baru ni, kita boleh kata nilai y yang baru baru ni adalah sama dengan y tambah delta y. Jadi kita ada 4 tambah dengan 2
Y yang lama tu berapa? Kita ada. So Y yang lama iaitu 2 tambah dengan 0.005. Jadi jawapan kita adalah 2.005. Inilah jawapan untuk nilai hampir. Nilai hampir bagi punca kuasa 4.02 ada nilai hampir dia. Samalah. Ataupun kita boleh gunalah cara yang ditunjukkan seperti inilah. Yang guna rumus tu. Samalah, sama maksudnya. Ini sebenarnya adalah apa? Ini sebenarnya adalah nilai Y baru kita lah. Nilai Y baru kita. So, itulah contoh untuk 23. Daripada contoh 23, perhatikan jadual di bawah ya. Okey. Beratus perubahan dalam X iaitu delta X per X dalam dengan 100, kita dapat 0.05%. Dan perubahan beratus dalam Y kita ambil ya, perubahan delta Y itu bahagi dengan Y yang asal ni 2, kita dapat 0.25%. Okey. Jadi secara amnya jika X ni berubah dengan jika X berubah daripada X kepada X tambah delta X, maka peratus perubahannya kita kira lah macam ni kan. Ambil delta X bahagi dengan nilai asal X itu darab dengan 100%. Begitu juga kalau nak cari peratus perubahan dalam Y, kita ambil delta Y bahagi dengan nilai Y yang asal darab dengan 100%. Okey, ini kaedah alternatif yang cikgu tunjuk di sini. Di mana kita guna kaedah penggantian lah. Ini yang cikgu tunjukkan ya. So yang ini adalah sama dengan Y tambah delta Y, iaitu kita terus tambahkan dengan Y yang asal. Okey, pun bolehlah kita gunakan cara ini. Baiklah, mari kita lihat contoh 24. Diberi Y adalah 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 4 ya. So apabila X sama dengan 2, terdapat perubahan kecil dalam X sebanyak 3%. Ini adalah peratus ya, peratus bagi delta X ni. Okey, dengan menggunakan konsep calculus, cari peratus. Kita nak cari peratus bagi delta Y ya, yang sepadan dengan delta X ini. So mula-mulanya kita bezakan dulu kita punya Y ya, terhadap X. So dy dx kita adalah 4X tolak 3. So dalam keadaan bila X kita adalah sama dengan 2, okey, dy dx kita gantikan, kita akan dapat 4 darab 2 tolak 3. Jadi kita dapat 5 lah. Dan begitu juga bagi bila X sama dengan 2, apakah nilai Y kita? So Y kita adalah kita gantikan X kita dalam persamaan Y. Ya, kita akan dapat 6. So itu maklumat yang kita boleh carilah. Okey, kemudian kita akan tengok ya peratus delta X ini. So kita tahu peratus ini, nak cari peratus delta X ini, sebenarnya kita ambil delta X itu bahagi dengan X yang asal darab dengan 100%. Dan kita akan dapat peratus delta X ini. So ini bermaksud 3% ini sama dengan delta X kita bahagi dengan X kita adalah 2 darab dengan 100. Ya, kita akan dapat 3. So delta X kita adalah 3 darab dengan 2 bahagi dengan 100. Jadi delta X kita adalah 0.06. Boleh? Okey, selepas dapat delta X, kita carilah delta Y. So delta Y kita, kalau kita cari, kita akan guna delta Y per delta X. Okey, hampir sama dengan dy per dx kan? Dy dx. So delta Y kita adalah hampir sama dengan delta dy dx kita adalah 5 tadi kan? Jadi 5 darab dengan delta X adalah 0.06. Jadi delta Y kita adalah sama dengan 0.3. Oleh kerana dia nak cari peratus perubahan dalam Y ya. Jadi apa kita nak buat ialah iaitu nak cari peratus delta Y, kita ambil
delta Y bahagi dengan Y yang asal. Y yang asal di sini kita dapat adalah 6. Okey, kita bahagi dengan 6 darab dengan 100%. Jadi kita akan dapat 5%. Jadi maka peratus perubahan dalam Y yang sepadan adalah 5%. Itu dia, 5%. So itu caranya kita selesaikan contoh soalan nombor 24. Okey, sekian, terima kasih.